Baik, kita mulakan Suratul Maidah, mulai daripada ayat 77. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah oleh engkau, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu, jangan kamu berlebih-lebih di dinikum, dalam agama kamu, di dinikum, dalam agama kamu, ghairul haq, bukan benar. La tattabi'u, dan jangan kamu mengikuti ahwa'a, akan hawa nafsu, kaum qad, sesungguhnya, dolu, telah sesat mereka, min qablu, daripada dahulu, wa adallu, dan telah menyesatkan mereka, kathiron, kebanyakan. Wa adallu, dan telah sesat mereka, an, dari, sawa'i, kelurusan, sabil, jalan, bracket, jalan yang lurus. Ayat 78. Lu'ina, ini madi majhul, telah dilaknat ia. Alladzina, akan orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka, min, daripada Bani Israel, ala, atas, lisan Daud, wa Isa, dan Isa, ibni Maryam, anak Maryam, zalika, itu, bima, dengan sebab apa yang, asau, telah durhaka mereka, wakanu, dan adalah mereka, ya tadun, mereka melampaui batas. Biasa mas mula. Qul, katakanlah oleh engkau. Ayat 77 ya, semak. Surah Al-Maidah, mana yang baru masuk? Surah Al-Maidah ayat 77.
Qul katakanlah oleh engkau, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la ta'lu fi dinikum. Jangan kamu berlebih-lebih dalam agama kamu, ghairal haq, bukan benar. Ayat ini melarang orang-orang ataupun ahli kitab, baik Yahudi ataupun Nasara, jangan melampaui batas, berlebih-lebih dalam agama. Bukan benar yang nak ditegakkan, yang nak dilakukan. Seperti contohnya mereka melakukan terhadap Isa ibnu Maryam. Mereka anggap atau angkat dia tidak sepatutnya. Dia angkat sebagai anak Tuhan dan boleh disembah pula anak Tuhan ini. Dan boleh minta perlindungan macam mana kita minta dengan Tuhan. Sehingga taraf paling tinggi golongan Nasrani mengatakan yang Isa itulah Tuhan. Inilah peringkat yang paling melampau sekali. Sehingga tidak mengatakan anak lagi dah. Dan mengatakan Isa itulah sebenarnya Allah. Isa itulah Tuhan. Sebab itu Nabi pun melarang kita melampau-lampau terhadap Nabinya. Dulu waktu Nabi hidup, Nabi dipanggil oleh orang-orang dengan bahasa-bahasa pujian, seperti mengatakan ya Habibina, wahai kekasih kami, ya Zuhrina, wahai pelindung kami, ya Maulana, wahai pemimpin kami, ya Sayyidina, wahai penghulu kami. Jadi macam-macam gelaran mereka nak panggil Nabi SAW. Nabi tak nak gelaran-gelaran tu. Tapi Nabi kata apa? Qulu, katakanlah olehmu, ya Abdullah atau ya Rasulullah. Panggillah wahai hamba Allah atau panggillah wahai Rasulullah. Kadang di antara yang tua-tua dia menganggap sebagai anak. Dipanggil ya Muhammad saja. Ya Muhammad. Nabi sahut juga. Tapi lebih hormat kalau disebut ya Rasulullah. Nabi takut. Sampai Nabi kata la ta'lu. Jangan kamu melampaui. Fi dinikum dalam agama kamu. Kama atratin Nasara ala Isa ibn Maryam. Semana orang Nasara telah melampaui terhadap Isa anak Maryam. Jadi Nabi larang. Tapi bagaimana dengan selawat-selawat kita yang ditambah dengan perkataan Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Semua letak Sayyidina. Jadi yang asli dalam at-tahiyat semua kitab mazhab didapati tidak ada perkataan Sayyidina. Itu dia punya bukti. Dalam kitab-kitab mazhab tidak ada satu perkataan selawat yang kita baca dalam tahiyat, dalam solat tidak ada perkataan Sayyidina. Sayyidina ini hanya ada dalam kitab perukunan-perukunan. Itu orang tambah perkataan Sayyidina. Jadi sebaiknya dalam solat ambillah yang asli. Tinggalkan perkataan Sayyidina itu. Kalau di luar solat, terpulanglah. Kita takut bukan apa. Nanti solat kita selama-lama ini yang Nabi tak buat, Nabi tak baca, kita tambah.
Ini dah merosakkan solat kita nanti. Jadi ya saya titik beratkan supaya dalam solat, dua solat terpulang. Ya, tapi di dalam solat tu ya uh, ambillah yang asli selawat itu, ya tidak ada perkataan Sayyidina. Ya. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, ya kami diperintahkan supaya nusalli alaik, kami diperintahkan supaya kami berselawat ke atas engkau. Kaifa nusalli, bagaimana kami nak berselawat? Ya, lalu Nabi dia kata, qulu, katakanlah olehmu, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi di situ Nabi ajar dia selawat kepada Nabi SAW lengkap tanpa perkataan Sayyidina. Ya. Jadi orang-orang yang nak mempertahankan Sayyidina ini sampai bawa dalam solat, ya alasannya takkanlah Nabi nak masuk bakul angkat sendiri. Itu bukan alasan. Ya, sebab solat ini ya Nabi yang mengajarkan, para sahabat pun melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dalam banyak-banyak amalan tak ada amalan yang kita disuruh lihat Nabi. Tapi hanya dalam solat ada disuruh lihat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, kata Nabi. Jadi para sahabat memang melihat macam mana Rasul solat. Sehingga diteliti daripada bacaannya lah, ya, perbuatannya lah, ya, sampailah salam. Ya. Jadi ayat ini, ya Nabi pun pernah menegur, jangan kamu melampaui terhadapku, sebagaimana orang Nasara telah melampaui terhadap Isa anak Maryam. Sehingga dia Isa diangkat sebagai anak Tuhan dan paling melampau dikatakan sebagai Isa itulah Allah. Ya. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan jangan kamu mengikut akan hawa nafsu kaum. Qad dallu min qablu, sesungguhnya telah sesat mereka daripada dahulu. Jangan ikut hawa nafsu ya, kepada umat-umat yang dahulu yang memang dah tentu sesat. Ya, bila dah ada Rasul, Rasul lah yang memimpin jalan yang betul. Kemudian wa adallu kasiran, dan telah menyesatkan mereka akan kebanyakan. Dalam mereka sesat, mereka menyesatkan orang banyak lagi. Wadallu an sawa as-sabil, dan telah sesat mereka dari jalan yang lurus. Jadi kita tidak mahu ya melakukan ya semana ya boleh merosakkan kita punya amalan. Jadi jangan kita melampau-lampau. Nabi kita ialah ya, dia adalah nabi dan dia adalah rasul, ya. Jangan kita angkat melampau-lampau sehingga taraf ketuhanan. Itu ya, nanti dah jadi Nasara pula nanti. Ya. Ada orang memohon, ya Allah, mesti dia digandingkan dan ya Allah, ya Rasulullah, tolonglah kami, selamatkanlah kami. Ya, bila berdoa saja mesti menggandingkan Allah dengan Rasul. Ini adalah doa syirik. Kita jangan berbuat demikian. Ya Allah saja, jangan tambah ya Allah, ya Rasulullah. Rasulullah itu makhluk, ya. Allah itu pencipta. Jadi jangan disamakan Allah dengan makhluk. Jadi seolah-olah Allah dengan Rasul ini berganding sama. Ya, dia punya kudratnya. Ya, sedangkan Rasul itu wafat. Ya. Jangan buat macam tu. Ini pun dah melampaui terhadap Rasulullah. Jangan berdoa syirik macam tu. Ya. Kalau siapa-siapa yang mengamalkan doa seperti yang saya katakan tadi, tinggalkan apa? Ya Rasulullah tu tinggalkan. Ya Allah, ya Rasulullah tu tinggalkan. Ya, jangan berdoa sedemikian. Ini doa syirik, bahaya. Ya. Jangan melampaui terhadap Rasul macam tu sehingga taraf Tuhan boleh minta macam mana minta dengan Tuhan. Baik, sambung lagi ya. Lu'inah, telah dilaknat ia allazina kafaru, akan orang-orang yang telah kafir mereka min Bani Israel,
daripada Bani Israel. Ya, Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Jadi keturunan ini pernah dilaknat. Ya. Pernah dilaknat ala lisani Daud, atas lisan Daud, wa Isa bani Maryam, dan Isa anak Maryam. Jadi, ya, zaman Nabi Daud dulu, ya, mereka yang menangkap ikan pada hari ibadat, yaitu hari Sabtu itu hari ibadat, ya, dilaknat oleh lisan, ya, oleh mulut sendiri Nabi Daud, melaknat mereka. Ya, lalu mereka jadi kera. Ya. Jadi kera-kera. Ingat ya, yang dilaknat jadi kera tu zaman Nabi Daud. Ini dalilnya. Lisani Daud. Ala lisani Daud. Zaman Nabi Daud ni. Yang mereka menangkap ikan. Hari itu hari ibadat. Ya, macam kita hari Jumaat. Macam tu. Ya. Dia hari Sabtu. Hari ibadatnya. Jadi hari ibadat mereka tak menghadiri tempat beribadat, melainkan mereka menangkap ikan. Jadi kerana dah ramai-ramai buat macam tu, sampailah kepada Nabi Daud berita itu, dan Nabi Daud laknat mereka. Allah turunkanlah laknat, jadi mereka, ya, kirodatan, kera-kera. Jadi kera mereka. Dan zaman Nabi Isa ibn Maryam pun melaknat juga mereka yang kufur setelah makan hidangan daripada langit. Surah Maidahnya. Dah jumpa ke belum ya? Dia punya ayat tu. Ya. Setelah mereka makan hidangan daripada langit yang mereka rasai, ya, akhirnya mereka dilaknat jadi khanazir, jadi babi-babi. Ya. Dia pakatan hinzir, khanazir. Jadi Bani Israel ini pernah jadi kera. Bani Israel ini pernah dilaknat jadi babi zaman Nabi Isa alaihissalam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itu dengan sebab apa yang telah durhaka mereka dan adalah mereka melampaui batas. Ya. Baik, sama lagi. Kanu adalah mereka. La yatanahawna, tidak mereka bertegah-tegahan. Tidak mereka bertegah-tegahan. An, dari, mungkarin, kemungkaran. Fa'aluhu, telah memperbuat mereka akannya. La bi'sa, sungguh seburuk-buruk. Makanu, apa yang adalah mereka. Yaf'alun, mereka perbuat. Ayat 80. Taro, engkau lihat. Kasiron, kebanyakan. Minhum, daripada mereka. Yatawallawna, mereka jadikan pemimpin. Alladzina, orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. La bi'sa, sungguh seburuk-buruk. Ma, apa yang qaddamat, telah ia sediakan. Telah ia sediakan. Lahum, bagi mereka.
anfusuhum oleh diri-diri mereka. Bahawa sakhita telah murka ia. Allahu oleh Allah. Alaihim atas mereka. Wa fil azab, dan dalam azab. Mereka khalidun, orang-orang yang kekal. Baik, sama semula ya. Ayat yang ke-79. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Adalah mereka, tidak mereka bertegak-tegahan dari kemungkaran telah mereka perbuat akannya. Ya. Punca-punca daripada merebaknya kerosakan itu kerana tidak ada yang keras atau menegah kemungkaran itu. Jadi diibaratkan sebagai Nabi contohkan sebagai orang yang dalam bahtera. Bahtera tu yang duduk atas dan bawah. Jadi orang bawah kalau nak ambil air dia kena naik atas. Jadi kata orang bawah ni leceh betul lah. Kita yang atas tu senang yang ambil air. Yang kita ni yang bawah ni nak kena turun naik. Baru kita dapat air. Apa kata kita tebuk je lah. Kapal ni. Senang kita dapat air. Tak payah naik atas. Sekiranya tidak ada yang menegah daripadanya. Pastilah bukan orang bawah saja yang tenggelam. Orang atas pun akan tenggelam. Kalau ditebuk kapal tu. Ini bentuk kemungkaran. Jadi mereka yang menangkap ikan pada hari Sabtu tu, tak ada siapa yang tegas yang boleh melarang. Adalah sedikit ahli ibadat yang menegah. Tapi kata-katanya tidak diendahkan pun. Mereka dah ramai, dah satu kampung semua turun ke laut. Tak endahkan lagi tempat ibadat tu. Kalau kita kata sekarang ni masjid lah. Dah tak ada endah dah masjid. Macam tu lah. Itu yang mereka mendapat laknat. Labisa, sungguh seburuk-buruk makanu yaf'alun, apa yang adalah mereka perbuat. Sebab itu dalam masyarakat mesti ada sebahagian yang menyuruh kepada ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran. Tak boleh berdiam. Taro, engkau lihat kasiron, kebanyakan minhum daripada mereka, yatawallawna allazina kafaru, mereka jadikan ketua akan orang-orang yang telah kafir mereka. Kebanyakan mereka suka menjadikan orang kafir sebagai ketua. Bukan kalangan orang yang beriman, tapi dia suka kepada orang kafir jadi ketua. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh seburuk-buruk apa yang telah ia sediakan bagi mereka oleh diri-diri mereka. Perbuatan ini adalah perbuatan yang akan merosakkan diri mereka. An sahidallahu alaihim, bahawa telah murka ia oleh Allah ke atas mereka. Wa fil azabihum khalidun, dan dalam azab mereka orang-orang yang kekal. Mereka akan kekal dalam azab. Azab ni bukan hanya di dunia, tapi membawa juga kepada akhirat. Seandainya kita duduk di bawah pemerintahan orang-orang yang kafir, mereka akan meletakkan segala macam peraturan dan hukum terhadap kita. Apa kita boleh buat? Kita bukan pemerintah. Kita tak boleh buat apa. Perhatikanlah orang-orang Islam kita.
yang duduk di bawah pemerintahan orang yang bukan Islam. Ya. Kalau seandainya mayat itu tidak dibenarkan ditanam, ya, diwajibkan dibakar, apa nak buat orang Islam? Ya, boleh nak suka-suka tanam. Ya. Jadi cuba fikir, ya, macam itulah azab deritanya kita. Ya. Bukan hanya di dunia derita, tapi di akhirat juga kita derita. Baik, sama lagi, walau dan jikalau. Kanu adalah mereka. Terjemah dulu ya. Walau dan jikalau, ayat 81. Walau dan jikalau kanu adalah mereka, yu'minuna, mereka beriman. Billahi, dengan Allah. Wan nabi, dan nabi. Wama, dan apa yang unzila, telah diturunkan ia. Ilaihi, kepadanya. Ma, tiada. Ittakhazuhum, telah mengambil mereka akan mereka. Ada dua kali mereka tu. Pertama, waw tu, telah mengambil mereka. Kemudian domir yang bersambung tu, hum, akan mereka. Ya. Aulia'a, sebagai pemimpin-pemimpin. Walakinna, dan akan tetapi. Kasiron, kebanyakan. Minhum, daripada mereka. Fasikun, orang-orang yang fasik. Ayat 82. La tajidanna. Ini fi'il mudhari' muakkad namanya. Ya? Jadi makna terjemah mesti menekan ditambah dengan perkataan mesti. La tajidanna, sungguh engkau mesti dapati. Asyad dan nas, sekeras-keras manusia. Adawatan, permusuhan. Lillazina, kepada orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Al-Yahuda, ialah orang-orang Yahudi. Wallazina, dan orang-orang yang asyraku, telah mempersekutukan mereka. La tajidanna, dan sungguh engkau mesti dapati. Aqrabahum, sehampir-hampir mereka. Mawaddatan, perkasihan. Lillazina, kepada orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Allazina, ialah orang-orang yang qalu, telah berkata mereka.
Inna sesungguhnya kami, Nasoro orang-orang Nasrani. Zalika yang demi itu saja. Zalika itu bi'anna dengan sebab bahawasanya. Selalu saya sebutkan bi lepas zalika ni, ada bi itu dengan sebab. Lepas zalika ni. Jadi zalika bi, dia bi itu dengan sebab. Bi'anna dengan sebab bahawasanya. Minhum di antara mereka Qissisina, ada pendeta-pendeta yang amat berbakti. Ada pendeta-pendeta yang amat berbakti. Waruhban, dan pendeta-pendeta yang tidak berkahwin. Dan pendeta-pendeta yang tidak berkahwin. Jamak daripada perkataan rahib, ruhban. Wa annahum, dan bahawasanya mereka la yastakbirun, tidak mereka sombong. Semak semula. Ayat yang ke-81. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi, dan jikalau adalah mereka beriman dengan Allah dan Nabi, wa ma unzila ilaihi, dan apa yang telah diturunkan ia kepadanya. Ini Al-Quran. Matahozuhum awliya, tiada telah menjadikan mereka akan mereka. Mana mereka tidak menjadikan orang-orang kafir. Yang kedua itu mana orang kafir sebagai pemimpin. Walakinna katsiran minhum fasikun. Dan akan tapi kebanyakan daripada mereka orang-orang yang fasik. Maknanya kalaulah mereka beriman dengan Allah dan Nabi dan Quran dan tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, itu kan lebih baik. Tetapi kebanyakan mereka fasik, tidak menurut perintah. La tajidanna asyaddan nasa adawatan lillazina amanu al-yahuda wallazina asyraku. Sungguh engkau mesti dapati sekeras-keras manusia permusuhan kepada orang yang telah beriman mereka ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang telah mempersekutukan mereka. Ini Quran bagi tahu. Quran memberitahu kepada kita dan kepada Nabi kita dulu bahawa kalau nak tahu manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman ialah orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Asyraku itu mempersekutukan, itu mana orang memusyrikin. Jadi Allah sendiri bagi tahu musuh kamu, manusia yang paling keras sekali memusuhi kamu ialah Yahudi dan orang-orang musyrikin. Wala tajidanna aqrabahum mawaddata lillazina amanu, dan sungguh engkau mesti dapati sehampir-hampir mereka perkasihan bagi orang-orang yang telah beriman mereka ialah allazina qalu, ialah orang-orang yang telah berkata mereka inna nasara, sesungguhnya kami orang-orang Nasara. Tapi Allah mengatakan pula orang Nasara ini tidak seperti orang Yahudi. Dia tidak kuat permusuhannya, tapi dia lebih kepada kasih sayang. Dia ada perasaan kasih sayang kepada orang beriman atau orang Nasara. Belas kasihan dia ada. Dia mengaku dia orang Nasara. Dulu zaman Nabi SAW, orang Nasara tu Najasi contohnya. Dia masuk Islam setelah utusan Rasul membacakan surah Yasin. Dalam surah Yasin itu tersebut tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan dia masuk Islam atau menangis masuk Islam.
Ya, itu Raja Hafsah disebut Najasyi. Ya. Apa sebab? Apa sebab orang Nasara ya dia tidak seperti tidak keras bermusuh dengan Islam. Zalika bi anna minhum qissisina wa rukbanan. Dengan sebab bahwasanya di antara mereka ada orang-orang yang sangat berbakti dan ada pendeta-pendeta yang amat berbakti dan pendeta-pendeta yang tidak berkahwin. Wa annahum la yastakbirun, dan bahawasanya mereka sombong. Sebab itulah orang Islam masuk ke Kristian ini bukan disebabkan oleh agama mereka, tapi cara budi bahasa mereka. Suka menolong, suka membantu. Itulah orang-orang, kadang orang Islam pun hanyut boleh masuk Kristian, boleh masuk Nasara. Sebab cara mereka, kelembutan mereka, bakti mereka, tu yang terpesona. Orang-orang yang Islam pun sampai terpesona. Jadi sebabnya orang Islam pun kena berbuat demikian. Tapi kita lihat mereka cara menarik orang masuk ke Nasara, mereka dengan jalan berbakti. Kebaktian tu kadang tak dapat kita nak lawan. Kita bawa baju second hand bagi kepada orang-orang asli untuk menarik mereka supaya menerima Islam. Orang Nasara dia bawa baju-baju baru, belum buka lagi dia plastik. Jadi mereka punya bakti itu tak pilih kasih. Itu berhati-hatilah sebab ini berkaitan dengan akidah. Jadi Allah sendiri yang memberitahu permusuhannya di sini bukan Nasara, tapi permusuhan ialah Yahudi dan orang-orang musyrikin terhadap orang Islam. Ayat 82 ini. Oke, itu saja untuk Al-Quran. Kita sambung dengan pelajaran selanjutnya. Pelajaran surah pula. InsyaAllah kita sambung lagi nanti Quran ni. Baik pelajaran surah kita sampai bilangan berapa hari itu? Boleh buka mic? Tak dengar. 52. Okey, cantik. 52 tasriful mudha'af, iaitu ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Baik, latihan yang perlu contoh yang saya berikan ialah i'tada ya'tadu i'tidadan, i'tada la ta'tada mu'tadun u'tudda yu'tadu. Apa yang sama di sini, kita perlu tahu madi dengan amar sama Jangan keliru. Madi dengan amar sama. Isim fa'il, isim maf'ul, makan, zaman, empat semua sama. Jadi ifta'ala wazan dia ifta'ala i'tadada. Asalnya i'tadada. Kerana dal tu 2, maka diidghamkan jadilah i'tada. Inilah nama mudha'af digandakan. Mudha'af tu digandakan saja atau diidghamkan. Asalnya kalau dalnya dihidupkan sama ifta'ala i'tadada ya'tadidu. Macam tu. Tapi dalam tulisan tak bolehlah tulis i'tadada ya'tadidu. Mengikut wazan. Jadi i'tada ya'tadu. Okey, kita teruskan dengan tamrin 52. Cuba buat ishtadda. Silakan. Ishtadda Yastaddu istidadan. Lagi. Istadda la tastadda. Mustadun. Lagi. Ustudan yustadu. Ya, itu makna bersangatan Yang nombor 2 dengan makna lembab atau basah. Ibtalla. Cuba buat.
ibtalla, yabtalu, ibtilalan, Ibtalan. Lagi. ibtalun, ibtalla, Tala. la tabtalla, Tala. Lagi. mubtalun, 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 Lagi. ubtulla, yubtalu, Iaitu makna lembab ataupun basah. Ya. Kemudian nombor 3 dengan makna berpenyakit. Ya. Cuba buat iktalla. Cuba buat. iktalla, ya'talu, Talu. Iktilalan. iktilalan, Lagi. iktalla, la taktalla, La tak tala. Lagi. mu'talun, 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 Alun. Lagi. u'tulla, yu'talu, Uqtulla yu'tallu. yu'talu. Okey, mana berpenyakit. Nombor 4 irtada daripada perkataan murtad yang kita selalu sebut murtad tu, yang mana berpaling. Berpaling. Okey, silakan. Irtada, yartaddu, irtidadan, Irtidadan. Lagi. Irtada. Irtada, irtada, Lagi. Murtadun. murtadun, 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 murtadun. Lagi. Urtuda. Uda, yurtadu, yurtadu. Yurtaddu. Okey, nombor 5 dengan makna berhujah. Ya. Ihtaja, Baik. Ihtajja. Cuba buat. Ihtajja. ihtaja, Ya. yahtaju, Ihtijajan. ihtijajan. Ya, lagi. Ihtaja, la tahtaja, Lagi. Muhtajun. muhtajun, 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 muhtajun. Ya, lagi. Utuja, Yuhtaju. Ya, uhtujja yuhtaju. Okey, tadi makna iktada ya. Iktada siapa yang tak letak makna, ada saya hantar itu makna beridah ya, yang iktada yang contoh saya bagi tu. Ya, ihtada, beridah. Ya. berudah, Beridah. Baik, sekarang cuba buat makna mengikut wazan. Kita ambil nombor 3. Berpenyakit. Nombor 3. Kalau madi? Telah Telah berpenyakit ia. Kalau mudhari'? Ia Ia berpenyakitan. Ia berpenyakit. Kalau masdar? berpenyakitan. 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 Okey, amar? Penyakitlah oleh engkau. Berpenyakitlah oleh engkau. Berpenyakitlah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau berpenyakit. Jangan engkau berpenyakit. Isim fa'il? Yang berpenyakit. Isim maf'ul? Yang dipenyakit. Yang dipenyakit. Yang berpenyakitkan. Susah nak sebut. Telah Yes. Telah yang berpenyakit. Telah sakitkan ia dah lah. Telah disakitkan ia. Telah disakitkan. Lagi mudhari' majhul. Tempat berpenyakit. Ia disakitkan. Ia disakitkan. Macam tu dah. Ya. Kalau ia berpenyakitkan kan tak pernah. Tak ada makna. Tak ada makna. Okey. Kita maknanya dengan itu mumtaz apa yang telah dibuat ya. Yang lain tu saya harap sama jugalah boleh buat ya. Latihan 52 ni. Dan akan datang kita masuk latihan yang ke-53 ya. Dan saya dah hantar latihan 53 iaitu tasriful misal. Jadi itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah kita. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin.